Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okey, semua boleh bersurat. Terima kasih, Doktor. Apa semua nak balik ke? Jangan nak balik lagi. Yelah, saya lapar. Saya nak balik. Kita sembang-sembang nanti dulu. Farah. Dekat ni. Farah ada satu isu yang Farah pernah dengar dulu. Malaysia ni sebenarnya kita tak pernah dijajah pun. Tak ada dijajah ke? So kalau kita tak boleh dijajah, kita dah merdeka ke belum? Kan kita dah merdeka 1997. No. Saya rasa belum. Tengok pemakaian kita orang ikut saja orang barat suka itu Japanese ke. Betul. Jadinya kalau kita tak pakai baju tradisional ni, dikiranya kita belum merdeka lah. Macam tu. Boleh jadi sebab Farah tengok, selain pada pemakaian kan, cuba tengok orang Malaysia sekarang banyak speaking je, dia buat challenge cakap Melayu lah. Yang challenge trending bahasa Melayu, one day bahasa Melayu challenge tu. Betul. Oh, lagi satu kan, kalau kita nak kupas isu ni, kau teringat Rutra, kenal Rutra kan? Kena. Dia pernah kena macam racist tu. Saya pun pernah kenal. Oh ya, ini Seriusnya dah 2023 dah kan. Kena racist lagi. Kenapa dia macam kita betul juga kan dia cakap macam isu tadi tu. Jadinya So kalau macam kalau betul lah kan isu tu, kalau kita ni tak pernah dijajah, ni kita ni betul-betul merdeka ke? Macam apa kata macam ni, sebabkan kita pun tak tahu kita merdeka ke tak. Kita ambil isu masing-masing, aspek masing-masing, kita try kupas tengok. Kuala Lumpur 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Begitulah yang boleh digambarkan tentang sesuatu kemerdekaan yang setiap tahun disambut dengan penuh kesyukuran bahawa negara yang kita cintai ini telah meraihnya sejak 65 tahun yang lalu. Dengan meraihkannya, ia sebagai tanda menyatakan kebahagiaan, kegembiraan dan bagi mengenang jasa para pejuang yang telah gigih berjuang mendapatkan kemerdekaan. Namun persoalan yang cukup besar perlu dijawab, adakah negara kita benar-benar merdeka? Jadi, mari ikuti kami mengupas persoalan ini. Dalam ruang-ruang kemerdekaan yang kita pertahankan, masih terdapat tangan-tangan jahat yang mencetuskan suasana yang tidak harmoni dengan menggaguh-gugat perpaduan yang telah dipupuk oleh generasi terdahulu. Barangkali ada yang tidak menyedari perkara ini. Pelbagai kontroversi dan perspeksi dihamburkan agar keadaan yang sejahtera, aman dan damai ini diragut. Api perkauman dan ketidakpuasan antara kaum sering terjadi. Pihak-pihak tertentu mencetuskan keadaan tersebut bagi memenangkan pihaknya, terutamanya dalam bidang politik. Keadaan trafik di media sosial berhubung tentang sesuatu isu sering disalahertikan yang mana selalu menyentuh tentang kaum, bangsa dan agama seseorang itu apabila berlaku perkara yang tidak diingini atau tidak selari atau bertentangan dengan sesuatu yang terjadi. Baru-baru ini dalam pilihan raya umum yang ke-15 telah berlakunya isu perkauman dengan menyebarkan video kempen perkauman 13 Mei dan ekstremis agama yang menakutkan rakyat Malaysia di aplikasi TikTok. Beberapa klip video pendek yang menjadi viral telah mendapat perhatian warganet. Rata-rata warganet bersetuju tidak sepatutnya menjadikan isu perkauman sebagai permainan politik dalam pilihan raya ini. Susulan video viral yang menjadi hangat dalam media sosial, PDRM telah mengeluarkan kenyataan media bahawa masyarakat diminta tidak menimbulkan situasi mengancam keselamatan dan ketenteraman awam melalui media sosial. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang cuba menimbulkan situasi mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Selain menggugat perpaduan dengan api perkauman melalui bidang politik, sejak kebelakangan ini, istilah rasis telah menjadi semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Istilah itu semakin menjadi kencang dibicarakan oleh masyarakat, terutamanya isu yang berkaitan dengan bangsa Melayu, Cina dan India. Rasis mengikut tafsiran umum ialah persepsi dan tindakan yang menidakkan hak bangsa atau kumpulan lain untuk mendapatkan perkhidmatan, peluang atau layanan disebabkan mereka tidak sealiran dengan kumpulan ataupun keturunan bangsa, agama dan budaya. Tidak dapat dinafikan negara kita yang berbilang kaum ini berdepan dengan isu rasis ini antara kaum yang lain.
Hi, hello. Thank you for the opportunity. First of all, I nak cerita pengalaman yang saya telah lalui berkaitan dengan isu perkauman lah. Ini berlaku semasa saya belajar dekat sekolah menengah. Saya ni pelajar kelas belakang time Form 1 dan Form 2. So, masalah perkauman yang saya telah pengalaman dekat situ adalah pelajar Melayu sering menggunakan perkataan yang sensitif terhadap pelajar India. Yang perkataan yang I rasa semua orang dah tahu dah, yang start dengan huruf K itu. Dan hal ini telah menjadi satu isu yang teruk, yang serius, di mana hampir berlaku pergaduhan antara pelajar India dan pelajar Melayu. Tetapi hal ini telah dapat dikawal sebelum menjadi isu yang serius dengan bantuan guru kaunseling. Hai, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi untuk temu buat saya. Berkaitan racism, saya percaya yang ramai orang, mostly kita semua pernah ada in that situation. So, sama juga dengan saya. Saya alami situasi tu ketika SEM 1, and waktu SEM 1 tu saya ada group assignment dengan beberapa student which is berbangsa lain, and apa yang saya boleh katakan, apabila saya dengan group tu membuat discussion ke apa ke, and then diorang akan menggunakan bahasa diorang instead of guna bahasa English, which is bagi saya adalah dah kita masuk dekat alam universiti ni, kita kena guna bahasa yang semua orang tahulah kan, tapi dia guna bahasa yang bahasa bangsa dia. And then waktu tu kita saya rasa macam kita tak faham macam mana kita nak respond. And bila kita berkongsi Excel, nak buat group assignment berkongsi Excel, dekat dalam Excel tu pun diorang letak diorang punya bahasa juga macam tu. And then bila nak memilih job scope dalam untuk buat assignment tu, diorang dah pilih siap-siap dah antara golongan diorang, and then dah settle semua complete, diorang terus pass cakap okay, ini you buat macam tu. So saya rasa macam kenapa kena buat macam tu, sebab saya seorang ke bangsa lain dalam grup tu, macam tu. And perasaan waktu tu rasa macam sedih lah. Kenapa nak buat sedih macam ni? Kan nak Chinese New Year. Sebab tadi Nabila dia wish saya Happy New Year. So saya teringat lah sebab dulu saya sekolah Melayu dan dalam satu kelas tu saya seorang je Chinese. Dan biasa hari biasa mereka pun macam tak berapa nak kawan dengan saya. Even macam Chinese New Year mereka pun macam langsung tak wish saya. So tadi Nabila wish, saya teringat je lah, rasa sedih. Ya, kalau hang perasan pun kan, kalau kita kan sekolah Melayu, kelas harian kan mostly ramai Melayu kan, betul tak? Dan macam Chinese New Year ni pun orang ramai ignore untuk wish, betul tak? Tapi kan tak semua sebenarnya orang Melayu ataupun orang berbangsa lain macam ni. Sebab kita kan dalam satu Malaysia. Tapi okey je lah sebab saya boleh faham. Negara Malaysia kan majoriti Melayu. So okey je. Tak adalah Tan, you tak boleh fikir macam tu. Sebab kita kan satu Malaysia kan mostly pelbagai kaum. Betul tak Farah? Betul, setuju dengan Nak. Sebab kalau macam mostly lah kan orang Melayu ataupun Indian bersikap rasis, takkanlah kami nak kawan dengan Tan kan. So maksudnya kalau bagi pendapat Farah lah kan, orang yang tak bersikap rasis ni sebenarnya dia tak berfikiran terbuka. Dia rasa macam nak duduk dalam kelompok dia je. Kalau macam sekarang ni kan kami kawan dengan Tan, sebenarnya benda tu seronok kan, kita boleh kenal tentang budaya lain. Sama macam Tan kan, macam kita orang wish Happy Chinese New Year juga. Sama macam harap selamat raya kan. Betul, faham? Betul juga kan. Dah tu bahasa sampai dah tu. Cuba. Okay. Berdasarkan pengalaman yang diceritakan oleh tiga individu sebentar tadi, jelas menunjukkan bahawa terdapat segelintir masyarakat kita yang masih lagi bersikap rasis antara satu sama lain. Hal ini tidak sepatutnya berlaku di dalam negara Malaysia yang berbilang kaum.
Oleh itu, kita sewajarnya menggambling tenaga untuk menyemai rasa kasih sayang dan menolak isu perkauman bersama-sama agar kita akan kekal hidup dalam negara yang aman dan damai ini. Walaupun begitu, saya percaya tidak semua masyarakat Malaysia mempunyai sifat yang resis dan hanya segelintir saja yang mempunyai pemikiran yang tertutup ini. Persoalannya, adakah anda tergolong dalam masyarakat yang model resis atau anda sebenarnya segelintir masyarakat yang bersikap resis? Renung-renungkan. Pergi berdagang emas swasta, bawa sekali basuh tembikar. Kalau sebangsa tak tahu bahasa, umpama pohon tidak berakar. Kini, bahasa Melayu semakin dipinggirkan oleh masyarakat Malaysia kerana sesetengah pihak berpendapat orang yang tidak bertutur bahasa Inggeris merupakan orang yang mundur. Jadi, siapakah pihak yang memainkan peranan penting untuk memastikan agar bahasa Melayu kita tidak lagi pupus di Malaysia? Di video ini saya akan mengupas isu dan akan menemui beberapa orang tentang mengapakah ataupun faktor yang menjadi bahasa Melayu kini dipinggirkan. Master Director, you story me what happened? I want to know. I have plenty of money I out, you know. You don't play. You want to job, you job properly. Don't make my blood go upstairs. Now you story me. Yes, Puan Julie, like this. My assistant already called her. Aisyah akan merakam video dalam bahasa Melayu untuk 24 jam. Aisyah dah biasa, dah selesa and biasa cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi Aisyah minta maaf dulu kalau video ini pelik untuk korang sebab Aisyah pun rasa pelik sekarang. Ini memang cabaran untuk Aisyah. Okay? Aisyah boleh je cakap Melayu tapi Aisyah tak selesa and tak pandai cakap macam like lancar. Lancar! Bahasa Melayu tidaklah sepenuhnya dilupakan, tapi kalau konteks belajar bahasa Inggeris biasanya diutamakan sebab ada terdapat nama-nama yang susah nak ditranslatekan kepada bahasa Melayu. Kebanyakannya fakulti menggunakan bahasa Inggeris, so bahasa Melayu ni dah semakin terlupa. And bila dia cakap bahasa Melayu pun orang tak cakap bahasa Melayu yang betul. Maksudnya bercampur lah bahasa Melayu tu. ICT Law dengan Sains ni more to international, lebih kepada international. Skill dia akan dibawa ke luar negara, bukan dalam Malaysia saja. So penggunaan bahasa Inggeris tu agak penting lah. Bukan kesilapan, ini sebenarnya keperluan. Kalau nak diblamekan ke salah satu Kementerian Pendidikan sebab mereka fokuskan pelajar mereka ke luar negara. Dia bukan silap sebab dunia sekarang dia lebih demand bahasa Inggeris sebab lebih universal. Jadi masuk akal lah kita menjalankan pelajaran dalam bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Inggeris itulah dia ada obstacles. Kalau macam tu kementerian lah sebab ada orang yang startkan kita punya ni, so bukan salah student lah sebenarnya. So, student ikut je. Semua pihak berperanan memartabatkan bahasa Melayu dalam sebarang wadah komunikasi seperti yang diperuntukkan Perlembagaan Persekutuan. Ia termasuk setiap kementerian dan agensi perkhidmatan awam yang seharusnya menjadi penggalak kepada masyarakat dalam setiap urusan rasmi, sama ada berbentuk tulisan mahupun lisan. Yang kita khawatiri sekarang ni ialah apabila kita sendiri, ya, kerajaan, pihak badan GLC berkaitan dengan kerajaan ini dan juga jawatan kerajaan kementerian seolah-olah meminggirkan bahasa kebangsaan, dan ini akan memberi keadaan yang sangat negatif terhadap usaha kita untuk mengembangkan, untuk mendaulatkan, untuk memperkukuhkan kedudukan bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu merupakan faktor yang penting untuk memastikan sama ada Malaysia benar-benar merdeka. Jadi, berdasarkan video yang telah saya tunjukkan tadi, kita dapat lihat bahawa semua masyarakat Malaysia memainkan peranan penting agar dapat memastikan bahasa Melayu ataupun bahasa kebangsaan kita sentiasa digunakan untuk kita bertutur, menulis dan sebagainya. Tidak kira ianya pelajar, guru, menteri atau sesiapa saja, kita semua perlu berganding bahu untuk memastikan martabat bahasa kita sentiasa dijaga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Sekarang kita akan membincangkan tentang aspek yang seterusnya, iaitu mentaliti Melayu malas. Benarkah naratif Melayu malas ini
benar ataupun mitos semata-mata? Jom kita saksikan video ini. Kenapa? Panas lah. Nak bekerja tu panas sampai tak mau kerja. Jadi kalau tak mau kerja, orang lain masuk lah. Lepas tu negara kita lah ni dah 7 million orang asing. Sebab kita tak mau kerja. Bila saya kata orang Melayu malas, marah saya. Tapi ini kebenaran. Is affirmative action a reason for why, or prolonged affirmative action has allowed this situation to persist? Yeah, affirmative action implies giving opportunities, support and all that to the Malays. But they are the same Malays who have failed. We have introduced many policies and support, but they all fail because you don't change the character of the person. Namun begitu, pernyataan yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dipandang positif oleh salah seorang tokoh budayawan iaitu Prof. Emeritus Datuk Dr. Zainal Keling yang menyatakan Melayu ini tidaklah malas tetapi progresi mereka untuk mencapai kemajuan agak perlahan daripada kaum-kaum yang lainnya. Namun kita tengok apakah reaksi kaum Melayu itu sendiri terhadap pernyataan yang dikeluarkan. Sakit hati betul bila orang kata Melayu ni pemalas dan memilih kerja. Lebih mendidihkan hati apabila orang yang mula-mula mengungkapkan perkataan seperti ini adalah datang daripada pemimpin kita sendiri. Orang Melayu tak memilih kerja. Saya jumpa ramai saja pekerja pembersihan dari kalangan orang Melayu, jaga kerja bersihkan longkang dan sebagainya. Ramai saja saya jumpa dari kalangan orang Melayu. Wah, bukan main seronok lagi dia nak bandingkan orang Melayu ni dengan pekerja asing daripada Nepal, Sri Lanka, Bangla. Kononnya mereka ni tak memilih kerja. Oi, yang kau bandingkan penduduk tempatan dengan pekerja asing, itu kerja tak betul. Orang Melayu bayar cukai, orang Melayu beli kereta nak bayar duit kereta. Itu belum lagi kalau ada anak nak bayar anak pergi sekolah dan sebagainya. Itu sebab orang Melayu memilih. Pekerja asing dia datang daripada negara susah, sebab tu dia tak kisah apa pun. Sebab dia nak kerja saja, dapat gaji 300-400 ringgit sebulan pun dia tak kisah. Itulah sebab mereka ni kena diskriminasi. Banyak saja kan kes-kes macam mana pekerja asing tak dibayar, ada yang sampai ke tahap membunuh diri. Adakah itu sesuatu yang kita nak membanggakan? So masalahnya di sini bukan pada orang Melayu, tetapi kepada majikan yang mendiskriminasi penduduk tempatan kita. Ingat dia, orang asing sanggup buat apa saja walaupun didiskriminasikan. Sebab mata wang mereka rendah. Kalau mereka dapat sikit dekat Malaysia, mereka tukar mata wang dekat negara dia banyak. Bahkan mereka tak ada apa yang hilang dekat Malaysia. Sebab ahli keluarga mereka ada dekat negara mereka. Jangan bandingkan kita dengan pekerja asing. Melayu tak pemalas, tapi kamu yang mendiskriminasi orang Melayu. Malangnya yang cakap ni bukan orang Cina dan India tau. Yang duk hina orang Melayu ni adalah pemimpin Melayu kita sendiri. Kalau kamu tak boleh ubah nasib orang Melayu, buat apa sibuk jadi pemimpin? Turun sajalah. Tapi memang dah turun lah pun. Apa pandangan anda pasal ni? Stereotip kaum boleh dikatakan sebagai sifat manusia, lebih-lebih lagi dalam masyarakat berbilang kaum seperti di negara kita. Stereotip pada kebanyakan masanya tidak berasas dan tidak berdasarkan fakta, kerana ia adalah sangat sukar untuk dibuktikan seperti mitos bahawa semua orang Melayu adalah malas. Mari kita dengar apa pendapat kaum lain terhadap naratif Melayu malas. Pada pendapat anda, betul ke awak rasa Melayu ni pemalas? Pada pendapat saya, ia adalah. Okey, soalan kedua, kalau awak dengar macam orang lain bangsa Malaysia cakap Melayu malas, apa yang awak rasa? Saya rasa macam tak setujulah sebab mana kita dah boleh sendiri kan. Kaum kita kan. Semua sama je. Semua bekerja keras kan. Yang ketiga, kalau orang Melayu sendiri yang cakap Melayu ni malas, awak rasa wajar ke tak? Tidak wajar. Tidak wajar. Okay, terima kasih. Malaysia ni benar-benar merdeka ke belum ni? Dah lah petang tadi dah cakap Malaysia tak merdeka pun. Tapi sekarang fikir-fikir balik, Malaysia sebenarnya rasa dah merdeka jugalah. Kan kat UUM sekarang pun ramai
budak Cina, tapi pakai juga baju kurung. Tak boleh cakap mereka hanya ikut fashion barat je. Mereka pun ikut juga baju-baju tradisional kat sini. Biarlah, saya cari dulu bahan. Pemerhatian pemakaian pelajar di sekitar UUM Vimo. Kelihatan semua warga UUM telah menunjukkan pemakaian yang kemas dan lengkap, tidak seperti apa yang disebarkan dalam budaya barat, iaitu pemakaian yang agak keterlaluan ataupun dengan pemakaian yang kainnya pendek ataupun nipis. Bukan sahaja begitu, tetapi juga boleh kelihatan terdapat juga kaum lain yang telah mengamalkan pemakaian tradisional tetapi bukan sahaja kaum Melayu. Ini sebenarnya telah melambangkan kemerdekaan dari segi pemakaian kerana kaum Cina ataupun India juga memakai pakaian tradisional iaitu baju kurung milik kaum Melayu. Bilik pelajar Cina Islam. Daripada penjelasan pelajar ini, walaupun dia telah bertukar kepada agama Islam, namun beliau juga telah membawa baju tradisional Cina iaitu Cheongsam dengannya. Setelah menjalankan pemerhatian di sekitar UUM dan juga melawat ke bilik pelajar perempuan, saya boleh memberikan pendapat saya bahawa dari aspek pemakaian, Malaysia telah mencapai kemerdekaan. Walaupun sering kali dikatakan pemakaian masyarakat Malaysia telah banyak dipengaruhi oleh budaya barat, tetapi sebenarnya masih lagi banyak masyarakat Malaysia mengamalkan pemakaian tradisional. Terutamanya bagi contoh di UUM, pelajar Cina ataupun India juga memakai pakaian tradisional Melayu iaitu baju kurung. Bukan sahaja pada perayaan-perayaan tertentu. Sebagai pensyarah yang ajar sejarah kan. Jadi macam yang kita tahu dekat Malaysia ni masih terdapat sekolah universiti, sekolah Cina, sekolah India, dan pakaian kita pun kita tak nafikan ada setengah yang macam cara barat kan, pakai kot apa semua tu. Jadi pendapat peribadi doktor, adakah macam Malaysia ni benar-benar merdeka? Kalau lihat kepada soalan yang ditanya tadi, saya ada jawapan berdasarkan kepada pandangan peribadi saya tentang adakah negara ini benar-benar merdeka berdasarkan kepada faktor-faktor yang disebut tadi, seolah-olah faktor itu sebagai indikator kepada kita bahawa negara ini seolah-olah masih perlu merdeka sepenuhnya. Baiklah kalau dilihat kepada pandangan saya ini, saya menyatakan bahawa kita ini sebenarnya telah merdeka. Merdeka dalam arti kata pada diri saya, pendapat saya bahawa kita telah pun bebas daripada penjajah dan kita telah memerintah negara ini dengan cara dan acuan kita sendiri. Namun begitu, kita kena menerima bahawa kesan-kesan pengaruh-pengaruh terhadap penjajahan itu masih ada. Kita harus membezakan di antara kemerdekaan dengan pengaruh. Pengaruh ini adalah satu benda yang dia datang kepada kita
dalam bentuk satu tarikan. Misalnya orang kata bercakap dalam bahasa Inggeris itu berbanding dengan cakap dalam bahasa Malaysia itu, bahasa Inggeris itu lebih baik ya, berbanding dengan percakapan dalam bahasa Malaysia. Kenapa mereka beranggapan begitu? Kerana ini relatifnya kepada pemikiran orang itu. Dilihat bahawa bahasa Inggeris itu banyak diperuntukkan dalam televisyen, ya, dunia hiburan, dalam dunia hiburan yang menunjukkan orang-orang berjaya tutur dalam bahasa Inggeris. Jadi dia merasakan bahawa kalaulah dia bertutur dalam bahasa Inggeris itu dia lebih menunjukkan dia berjaya. Tapi itu hanyalah persepsi saja. Libin, dah siap ke video Dr. Yus tu? Dah, saya aspek pemakaian saja kan. Betul-betul. Korang buat apa? Lambat lah lambat ni. betul. Ada kami tengah bincang ni lah pasal video Dr. Yus tu. Kami dah siap. Dah siap dah. So macam mana kita ni dah merdeka ke belum? Uni berpendapat kita dah merdeka. Memang dah merdeka. Kalau rasa kita sebenarnya memang dah merdeka pun. Saya pun rasa merdeka dah. Dari segi fizikal semua, kita dapat bangun pagi, kita hidup aman-aman, kita boleh tembak, kita boleh belajar, kita boleh kita tak ada masalah pun, tak ada bunyi bom macam dekat Gaza Palestin. Memang kita dah merdeka dah pun. Betul. Jadi Uni rasa kita dah merdeka. Tapi macam sesetengah orang tu belum. Kiranya mentaliti dia orang tu yang belum. Samalah dengan perkauman pun. Kalau kita tengok pun sekarang ni, isu perkauman ni daripada abad daripada dulu sampai sekarang, dari 2003 pun kalau tengok social media pun memang marak lah dia punya isu perkauman tu. So sebenarnya kita boleh atasi isu perkauman tu kalau kita ni sebenarnya memahami antara satu sama lain. Tapi disebabkan kita ni macam lah dulu kan daripada British tu kita diasing-asingkan, sampai sekarang kita pun diasing-asingkan. Sekarang kalau kita sekarang taklah, sebab kita pun dah boleh sembang. Kita dah sembang lebih. Macam kita Uni cakap ni setengah lah. Jadi kalau kita nak macam macam mana atasi macam nak atasi, sebab kita kan berbilang kaum, bukan 3 kaum je tapi banyak kaum. Jadi benda ni kita kena educated dia orang daripada kecil lah. Betul-betul macam kita ni pemangkin lah kan. Kalau Libin rasa macam mana? Kalau bagi saya bukanlah nak ajar orang buat macam mana, tapi saya rasa saya boleh buat dulu untuk diri sendiri. Kan kita dah berbeza kaum dan kan saya dari aspek pemakaian, saya rasa saya boleh share lebih banyak macam pakaian tradisional kepada kaum-kaum lain. Betul. Kalau macam Farah kan, apa yang Farah tengok dari segi bahasa lah. Okay, memang ada setengah tu yang cakap English je, tapi ada ramai je sebenarnya yang pada cakap Melayu. Korang kenal tak yang budak yang Fatimah yang duduk kat UK tu, yang cakap Kelantan. Walaupun dia dibesarkan di UK, tapi dia pandai je cakap Melayu sebab dia kan parent ibu apa dia tu. Jadi kita lah yang kena ajar anak-anak kita. So semua setuju lah kan kita ni sebenarnya dah merdeka kan? Setuju. Kita sebenarnya dah merdeka dah. Jangan lupa submit video